Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, saya turunkan benda ni. Ni stok semua dah ada orang nak pergi post punya. Okay, so hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak lah iklan kau. Okay je, duduk je. Okay, so hari ni Ryan actually Ryan nak buat live. Jadi main ni tentang satu tajuk yang sangat best, iaitu tajuk dia adalah, alamak tak handphone satu lagi kat belakang lah. Hai Fifu Syikin Ahmad yang bahagia, thank you for watching. Phone kat belakang tak apa lah. Okay, hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So siapa yang dah masuk, boleh tak kata jelas ke suara, nampak ke muka Ryan. Lepas tu nak tanya, boleh tak minta tolong, minta bantuan, tekan butang share, like dan komen. Okay, dan boleh juga tag kawan-kawan. So hari ni kita nak share tentang topik yang sangat best, iaitu topik ada kala waktu kita perlu berserah. So topik ni memang sangat best sebab Ryan nak share some knowledge dan juga some experience and some testimony daripada apa yang tajuk ini. Yang di mana tajuk dia adalah apa tadi? Ada kalanya kita perlu berserah. Sebelum Ryan nak share tu, okay, Ryan tak nak share lama-lama. Ryan nak share sekejap je sebab kejap lagi Ryan ada coaching training dan Ryan punya Monster Stockist, iaitu Cikgu Arina. Okay, Alhamdulillah Cikgu Arina ni, kalau nak cerita pasal Cikgu Arina, saya sangat terinspire lah dengan Cikgu Arina. Walaupun Cikgu Arina ni sebagai seorang cikgu, kan, bekerja, seorang isteri, seorang usahawan juga, tapi beliau ni pandai mengawal masa dan pandai menjadualkan masa beliau. So yang di mana beliau ni walaupun dia kerja, dia buat bisnes, tetap dia boleh berjaya dalam apa-apa bidang yang dia buat. Okay, so macam anda, kalau anda nak jadi berjaya, memang anda kena jadi orang yang boleh buat multitasking. Multitasking ni bukannya buat banyak benda dalam satu masa, bukan. Tapi buat boleh ada kepakaran untuk buat macam-macam perkara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sifu Yana yang bahagia. Sifu Yana kau. Kak Yana yang bahagia, jutawan Kak Yana yang bahagia, yang kaya, yang berjaya dunia akhirat. Adakah suara saya jelas? Sejelas-jelasnya. Jika jelas, komen jelas, boleh like, komen dan juga share. Okay, boleh tag kawan-kawan. Semoga hari ni Ryan nak bagi hadiah untuk pemenang, untuk orang yang bertuah. Stay live kita sampai habis. Ryan nak bagi hadiah garam Millenials Aura secara percuma sahaja untuk anda. Okay, yang bernilai RM70 secara percuma. Okay, ni percuma. So, jom. So sambil Ryan cerita tu, anda semua tengok bateri pun dah nak habis. Bolehlah anda tekan butang share, like dan juga komen. Okay, boleh tag kawan-kawan. So, hari ni Ryan nak share tentang ada kalanya kita perlu berserah. Apa yang anda rasa? Perlu tak kadang-kadang kita berserah? Adakah perlu berserah? Cuba korang komen. Jom, Ryan nak berinteraksi dengan anda. Adakah kita perlu berserah? Ataupun kita sentiasa kena fight je? Kan? Nak kena fight je ke? Ataupun ada kalanya kena fight, ada kalanya kena berserah. Ada kalanya kena fight, ada kalanya kena relax. Ke macam mana? Cuba korang share apa korang punya pendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sis Zuraida yang bahagia, yang kaya, yang berjaya dunia akhirat. Okay, boleh tekan butang share, boleh komen, okay, boleh like, boleh invite kawan-kawan. Semoga mereka semua dapat manfaat daripada live video ni. So live video ni tajuk dia, kalau anda perasan Ryan tidak share tentang menjual. Ryan lebih suka educate Ryan punya follower, iaitu anda semua dalam page Millenials Aura ni, tentang ilmu, tentang pengalaman. So ilmu dengan pengalaman ni anda boleh apply dan anda boleh share dengan, kalau you buat business, kalau you tak buat business pun you boleh share dengan you punya family, dan you boleh apply dalam diri you sendiri. Wah, best. Yes, kita bagi garam ni secara percuma sahaja. Okay, so korang tekan share banyak-banyak dan juga like, bagi love, bagi like sikit biar Ryan suka seronok bahagia macam tu. Lepas tu aktif dan juga stay sampai habis. So insyaAllah siapa yang bertuah, Ryan pilih je siapa yang ada kat situ and hadiah untuk anda. Okay, itu saja. So jom kita cek-cek. Dan insyaAllah lah Ryan akan amalkan juga. Bila setiap kali Ryan buat live, Ryan bagi macam tu. So sampai seronok, sampai suka. Pasti ada rezeki untuk anda. One day pasti you akan dapat. Yes, thank you Kak Zuraida dah tag kawan-kawan. Semoga akak dilimpahi rezeki, kaya dunia akhirat. Okay, semoga apa yang kawan-kawan akak itu dapat, akak dapat 10 kali ganda ganjarannya, insyaAllah. So, jom kita continue. Adakah kita perlu berserah? Cuba korang komen. Adakah kita perlu berserah? Sambil-sambil korang tag, sambil-sambil korang share, like, komen tu, korang jawab soalan Ryan. Adakah kita perlu berserah? Sebab apa? Nowadays, kita ramai tau dekat luar sana yang mereka beranggapan mereka ni sangat kuat, mereka ni sangat strong, mereka ni sangat powerful. Lagi power daripada Allah kadang-kadang.
Itu tidak betul. Itu tidak betul. So sekarang ni Ryan nak share dengan anda daripada my experience, apa yang Ryan dapat ilmu. So Ryan nak share dengan anda supaya anda boleh dapat satu ilmu yang anda tak perlu buat salah macam Ryan, ataupun macam salah macam orang-orang yang kat luar sana. So you boleh jadi seseorang yang lebih baik. Siapa yang nak jadi orang yang lebih baik tu? Cuba komen. Saya lah nak jadi orang yang lebih baik tu. Saya lah yang nak jadi kaya, berjaya, jutawan dunia akhirat. Cuba cakap. Komen. Saya jutawan dunia akhirat. Cuba komen. So, itu bila you tulis satu. Okay, baru nampak satu like naik. Ryan sebenarnya tengah buat kek. Okay, Tuition kita tengah buat kek. So, memang setiap tahun kita orang buat kek. Okay, buat kek lapis sayang tu lah. Itu memang daripada keturunan. Keturunan. Kau turun-temurun. Okay, daripada nenek saya daripada muda memang buat kek and kek. Okay, nenek saya belajar resepi tu daripada Singapura. Tapi resepi tu memang sangat sedap, best. So memang daripada kecil saya memang sukalah tolong nenek bake kek kan, layer kek macam tu. And layer kek ni sangat leceh tau guys. Dia bukan macam kek yang korang bubuh bancuan lepas tu masuk oven terus siap. Tak. Dia kena buat satu layer. And satu kek tu mengambil masa 1 jam untuk siap. Okay, so memang tak kisahlah harga dia mahal. Sebab satu kek tu sejam. Kau bayangkan nak buat kek tu sejam. How perasaannya kan? Memang macam mencabar lah. So kalau macam emosi tak stabil kan, kalau buat kek tu pun, kek tu boleh batat, boleh jadi keras, boleh jadi tak sedap. So dia kena jaga mood, kena happy, buat tu kena enjoy kan. Dah lah sejam satu kek kan. Kau bayangkan macam mana. So hari ni macam tahun ni kan sebab PKP kan, so memang setiap tahun yang selalu salah satu favourite lah antara keluarga Ryan. So yang saudara akan datang rumah nenek Ryan lah. So but nenek Ryan ni kakak. So yang lain semua akan datang rumah So rumah moyang tu kat kampung ataupun kat sini kat KL. So diorang akan cari kek lapis. So kek lapis ni memang jadi satu favourite lah akhirnya kita punya family. So bila time PKP ni kan, semua surrendered kan, semua kat rumah-rumah. So diorang order lah, pakcik saudara Ryan, nenek saudara Ryan, semua order. Ada dah 30 biji macam tu. Pakcik Ryan, so ada 30 biji. So 30 biji tu pun sehari kita buat 5 biji kan. Sebab kan nak puasa, nak buka. So buat 5 biji je. So ni lah saya saja kan. So macam ni pun sekarang pos salju dah nak tutup kan, ada beberapa hari je. So kita orang ambil lah masa untuk kita enjoy buat kek macam tu. So sambil tu Ryan tadi baru lepas basuh telur. Ni sekarang ni chit-chat lah dengan anda, nak give value untuk anda. Petang pagi ni, sekarang pukul 11 berapa? 11 berapa minit ni. So Ryan nak share dengan anda tentang perlukah kita berserah. Adakah kita perlu berserah Kak Zuraida, Kak Yana, siapa lagi yang ada dalam ni? Adakah kita perlu berserah? Dia macam ni tau guys. Ryan pun jenis seorang yang memang kuat semangat lah. Memang kalau macam dulu masa Ryan start buat MLM kan, ataupun Ryan start berniaga masa Ryan umur 17 tahun. Lepas tu masa umur 17 tahun so Ryan keluarlah pergi naik bas kan. Masa tu tak ada lesen, so naik bas, naik LRT. Lepas tu naik LRT sampai ke Kelana Jaya, pergi sampai ke Kak PJ. So naik KTM. So memang sangat mencabar guys. Memang sangat mencabar. Memang sangat penat. Keluar pagi, balik malam. Keluar pagi, balik malam. Tapi masa tu memang Ryan ada semangat kuat yang mana yang nak belajar berniaga. Macam mana betul-betul nak belajar berniaga ni. Sebab masa tu memang sangat pemalu. Memang tak pandai nak bercakap. Kalau jumpa orang tu memang diam je. Lepas tu tak boleh nak closing. So banyak benda belajar tau. Tapi apa yang Ryan buat satu kesalahan adalah Ryan masa tu Ryan berdiri atas kaki Ryan sendiri. Ryan tidak meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang super power. Jadi mana Allah SWT ni memang sangat super power. So kalau kita usaha dengan cara kita sendiri ataupun kita menggunakan kudrat kita, kita akan penat guys. Sangat penat. Ryan memang dulu pernah mengalami situasi tu, memang sangat penat. Sampai kurus guys. Ni saya gemuk tau. Dulu saya kurus gila and hitam. Okay, sangat hitam. Sebab saya akan berbekalkan satu nasi lemak RM1. Saya dengan saya masa tu saya ada makcik saya lah, nama dia Kak Lin. Kawan mak saya. Tapi dia si rumah. So saya akan berkeluar 2 orang. So kalau keluar dengan aunty tu, dengan Kak Lin tu, saya naik kereta lah, naik kereta Iswara. Okay, naik kereta akak tu lah. And kita akan bawa bekal. Kita keluar pagi, lepas waktu duha tu, pukul 9 macam tu. And then kita akan balik petang lah, pukul 4 macam tu lah. So kita naik kereta. So naik kita pergi PJ, pergi
pergi Shah Alam, and kita akan berbekalkan nasi lemak RM1. Memang masa tu dekat Sirampai lah rumah dia, air panas. Saya ingat lagi. Masa tu nasi lemak tu memang besar. Makcik tu jual kan. So kita makan nasi lemak tu je. So memang very struggle masa tu. Sangat struggle. Tapi masa tu tak nampak struggle tau. Masa tu memang nampak enjoy. Sebab kita nampak macam, oh inilah jalan yang boleh merubah kehidupanku. Yang boleh menjadikan aku boleh capai apa yang aku nak capai. Macam tu lah. So macam nampak macam kita nampak cahaya di hujung terowong. Macam tu lah masa tu. So very excited. Tak ada pun rasa mengeluh, rasa penat. Tak ada. Setiap hari guys pergi buat benda tu. And masa tu Ryan buat call calling. So kalau siapa yang berniaga, buat network marketing tahulah. Buat insurans ke, buat network marketing, buat MLM kan. Korang akan tahu apa maksud call calling. Call calling adalah kita pergi cari stranger, orang yang tak kenal. Kita pakai flyers, kita pakai voucher kan. Kita pergi pakai smart-smart kan. Pakai baju lawa-lawa, cantik. Pergi jumpa orang tu. Hai kak, Assalamualaikum. Ini name kak saya. Ini saya beli flyers. Okay, saya nak share dengan kak. Macam tu lah. Memang muka tak malu. Okay. Saya memang pemalu. Memang sampai jadi tak malu lah guys. Macam tu. Memang itu adalah proses lah yang saya belajar. Alhamdulillah yang Allah bagi peluang. Tapi masa tu saya tak ada saya tidak meminta pertolongan daripada Allah. Macam itu alasan yang saya nampak salah. So kalau saya minta pertolongan daripada Allah masa tu, mungkin saya punya result tu akan lebih baik dan juga saya tidak penat seperti dulu. Sebab dulu saya berdiri atas kaki sendiri. Maksudnya, kalau saya nak dapat sale macam ni, saya kena berusaha macam ni. So saya kena jumpa orang macam ni. So saya kena buat marketing macam ni. So saya kena keluar hari-hari macam ni. Saya tak boleh cuti. Saya kena keluar daripada pagi sampai malam. Itu adalah mindset saya dulu. Tapi bila saya goes berniaga tu kan, lepas tu Allah jumpakan dengan cikgu yang betul. Lepas tu nenek atuk saya pun ada bagi sharing kan, amalkan solat duha, amalkan istighfar, solat, baca Quran. So semua tu sebenarnya tengah mendekatkan, tengah connecting the dot. Macam ada banyak bintik-bintik hitam. So tengah menyambungkan titik-titik hitam tu yang menjadikan satu bentuk. Iaitu. Tapi masa tu Ryan dapat selepas Ryan dah berniaga buat MLM, lepas tu jatuh buat MLM tu. So MLM tu tiba-tiba tutup, hilang kan, sebab tiba-tiba tak boleh nak bayar kan. Lepas tu macam tu lah biasa MLM kan. Lepas tu masa tu memang jatuh lah. And masa tu juga mak saya baru berhenti kerja. Bila mak saya, sebab apa, masa tu alhamdulillah bisnes okey. Lepas tu mak saya berhenti kerja. Mak saya pun bayar hutang lah. Bayar hutang yang pinjam buat kan dulu kan berniaga kan, buat roti. So beli mesin, beli buat tempat roti, macam tu lah. Lebih kurang dekat 50,000 lah saya bayar. Lepas tu mak saya minta izin dengan bapak saya, dia nak berhenti kerja. So bapak saya kata, bayar hutang lu, lepas tu berhenti kerja. So ada hutang kereta Alza je masa tu. So masa tu mak saya pun berhenti kerja. Bila mak saya berhenti kerja, nenek saya, sebelah ayah saya sakit, masuk hospital 4 bulan. Okay, masa tu alhamdulillah lah, nasib baik ada lagi saving. Mak saya buat saving. So 4 bulan tu kita orang memang guna duit saving tu je sampai duit saving tu habis. Okay, ni cerita benar So 4 bulan. Okay, 4 bulan jaga nenek saya kat hospital Selayang. So jagalah, cuci berak, makan apa semua. And masa tu business memang drop. And company tu makin lama memang semakin teruk and tutup. Hai Aisyah, okay, hai sikit. Okay, yang di mana company tu pun terus tutup. Lepas tu kita orang macam blur tau, nak buat apa ni macam tu tau. So nak buat apa ni macam tu kan. Lepas tu barulah Ryan jumpa dengan seorang guru yang nama dia adalah Cozy, Coach Nur Zanzi, orang Kelantan lah. So Cozy kata talk to Allah kan, berserah dengan Allah, minta dengan Allah, buat amalan-amalan menjemput rezeki. Jangan kita jadi pencari rezeki. Penat dia kata, jadi penjemput rezeki. Kita usaha, tetap kena usaha. Tapi kita usaha sikit tapi dapat banyak. Siapa kat dalam ni yang suka usaha sikit tapi dapat banyak? Cuba komen. Siapa suka jadi penjemput rezeki? Siapa dalam ni suka pula jadi pencari rezeki? Penat guys jadi pencari rezeki. Sangat penat. So Ryan memang sangat macam ramai orang yang baru start berniaga, yang tak ada ilmu tentang pencari rezeki kan. Pencari rezeki, penjemput rezeki. Sebab pencari rezeki banyak je ilmu yang orang share kat luar kan. So kita nak jadi penjemput rezeki, yang di mana kita usaha, tetap perlu berusaha. Tapi dalam masa kita usaha tu, kita buat sikit je tapi kita dapat result yang besar. Kita mudah, kita tenang, kita tak stress, kita happy, kita enjoy tahu. Tapi bila Ryan berdiri atas, memang macam-macam ujian Allah bagi kan. Sebab apa? Allah, apa yang Ryan nampak hikmah daripada situ, Allah nak Ryan bergantung dengan dia, berharap dengan dia, minta dengan dia, doa dengan dia, baru berniaga. Bukannya berniaga dulu baru minta dengan dia.
So, dia punya formula macam ni guys. Yang pertama adalah kita kena niat. So, kalau boleh korang komen. Yang pertama kita kena niat. Niat. So, niatlah, ya Allah, kan kita solat kan? Kan, apa kita niat? Okay, apa? Hidupku, matiku, ibadahku. Ini semua adalah ibadah kepada Allah kan. Hidupku, matiku, apa semua urusanku adalah ibadah kepada Allah kan. So kita niat apa yang kita buat seharian ni, kita berniaga ke, kita basuh baju ke, kita basuh itiknya tahi ke kan. Faham? Pahala kat situ, dapat ganjaran pahala. Daripada kita tak niat apa-apa, kita tak dapat apa-apa, kita dapat zero. So kita niat whatever we do adalah kita tanda kita ibadah kepada Allah. Ini satu tips yang pertama. Okay, so you niat macam mana? Ya Allah, apa yang aku buat hari ni, apa yang aku buat hari ni ya Allah adalah tanda aku syukur atas rezeki yang kau beri, dan aku buat ni semua untuk engkau sayang aku. Niat macam tu. Itu niat yang pertama. Yang kedua, kita doa. Doalah apa yang you nak doa. Doa ni apa? Selalunya apa yang you nak capai lah. Your goal. Rezekinya sempit, nak rezeki. Ada yang tak sihat, nak sihat. Ada yang yang tak tenang, nak tenang. Ada yang tak bahagia, nak bahagia. So whatever yang you nak, you akan doa. You doa. Lepas tu you usaha. Usaha tu buat apa? Buat live, itu usaha. Buat posting, itu usaha. Bagi flyers, itu usaha. Kan? Sharing dengan orang kat WhatsApp, itu usaha. Naikkan status, itu usaha. Banyak usaha. So bila dah berusaha, apa lepas tu nak kena buat? Kita perlu berserah. Berserah total. So ini adalah cerita benar. Okay, semasa ramai tau kalau you all pun mungkin you all pun ada situasi macam tu. Kalau you all ada situasi tu, you all boleh share dalam komen. Contoh kan, kalau orang tu dia baru dibuang kerja ataupun dia dah berhenti kerja, so dia pun macam was-was, boleh ke aku nak buat bisnes ni, boleh berjaya ke, macam tu kan. So dia was-was, tapi dia kata apa? Ya Allah, aku berserah kepadamu ya Allah, aku serah bulat-bulat, aku nak buat yang terbaik ya Allah, kau bantu aku. And lepas tu bisnes ni meroket and menjadi and meletup, bom macam tu. Siapa pernah macam tu? Sebab apa kuncinya adalah kita berserah. Itu juga jadi pada Mak Ryan. 4 bulan tu memanglah masa tu memang yelah, masa tu masih ada lagi saving. Lepas tu business dah start drop. Sebab business tu dah tak boleh move. MLM tu macam company tu nak tutup. Lepas tu memang tak tahu nak buat apa lah kan. Memang tak buat apa-apa lah. Lepas tu nenek sakit. Lepas tu saya dengan mak saya memang gila-gila. Mak saya masak, saya akan tolong cuci berak nenek apa semua. So kita akan pergi hospital. So memang tak buat business. So business memang tak ada, zero. Memang tak ada duit masuk. Duit keluar ada, duit masuk tak ada. Ni cerita sebenar Cerita 2000, mak saya berhenti 2015. Tak silap saya, 2015. Okay, cerita tu. Lepas tu memang mak saya serah total. Ya Allah, memang sekarang ni kan, and kita akan berserah kepada Allah. Dan selalunya bila kita dalam kesempitan, dah tak tahu nak buat apa kan, dah terbuntu kan, apa nak buat ni, dah macam stuck kan, barulah kita minta tolongan Allah. Tapi alangkah bestnya kalau setiap masa kita berserah dekat Allah. Kalau setiap masa kita cakap, ya Allah, aku berserah, ya Allah, total, ya Allah, aku tak tahu macam nak buat, ya Allah, bimbing aku, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Macam mana you punya result? So Ryan, macam Ryan pun Ryan ingat lah, kalau nak berserah dengan Allah ni, bila kita betul-betul je kita perlu kan. Sebaru-baru ni Ryan join Ledakkan Bisnes, iaitu daripada Tuan Hairul. So Tuan Hairul share, kita kalaulah contoh macam situasi yang dah berhenti kerja, lepas tu berserah dengan Allah, lepas tu bisnes roket tu kan. So contoh seumur kehidup kita, seorang umur, kalau macam mak saya umur dia dah 40, berapa tahun 47 tahun contoh kan. So berapa kali yang dia buat macam tu? Mungkin sekali lah situasinya kan, sebab dia baru berhenti kerja sekali and dia berserah. So itu bisnes meletup lepas tu. Tapi kalau you just imagine, kalau you berserah setiap hari 5 kali, how your result, how your life, how your business, how your heart, macam mana? Masya Allah, tabarakallah. Ryan nak korang komen, Masya Allah, tabarakallah, Subhanallah. Komen yang itu. Okay, so memang jadi macam luar biasa. Sebab apa guys? Tuan Hairul share, dia kata apa? Bila kita angkat takbir Allahu Akbar tu kan, bila kita solat tu kan, itu adalah tanda kita berserah. Berserah ni surrender. Surrender. Tapi adakah kita totally surrender? Ataupun kita dah surrender kat pergerakan, tapi hati kita tak surrender? Kita tetap bawa masalah, kita tetap bawa kesedihan, kita tetap bawa kedukaan, kita tetap membawa keperitan. Kenapa kita tak serah total?
Kalau kasi serah total, insyaAllah lepas tu you akan dapat result yang sangat luar biasa. So, tajuk hari ni, adakah kita perlu, ada kalanya kita perlu berserah? Yes, sangat perlu. And bukan ada kalanya, setiap masa lagi bagus. So, bila you dah niat, lepas tu you dah doa, lepas tu you dah usaha, lepas tu you serah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu you serah. Lepas tu you akan nampak boom. Lepas tu you buat lagi, you niat. Lepas tu you doa. Lepas tu you usaha. Lepas tu you berserah. Macam tu. And macam Tuan Dr. share, dia kata apa? Berserah setiap waktu solat, dia kata. Setiap kau solat tu, setiap tu kau berserah. Masya Allah, tabarakallah. So, bagi anda yang dah dapat tips ni, cuba anda amalkan and anda share dengan Ryan kalau ada feedback yang best, testimoni yang best. So, itu sahaja daripada Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so saya nak bagi hadiah kepada yang banyak komen, yang dah share adalah Cik Puan Zuraida. So, tanya anda memiliki satu botol garam Millionaires Aura. So, nanti Kak Zuraida boleh PM admin dan juga bagi details, dan juga saya akan post kepada Kak Zuraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Millionaires